Elaborasi mendalam pola 289. Berdasarkan input Anda, pola 289 telah dikaitkan dengan pelbagai operasi matematik. 289 plus 237, ini mendulis 6. 289 plus 288, 5.77 desbe. Konsep numerologi seperti kod 19 dan kaitan dengan Quran, terutama alalak, surat 52, atur, 12, 70, dan 314, dan 762. Anda meminta elaborasi, jadi saya akan menjelaskan analisis dengan menyelami sifat matematik 289 secara lebih terperinci, menggali kaitan dengan Quran, termasuk surah 96 dan kod 19 bendan dengan konteks, teks, dan tematik, nilai simetri 526 dan 6225 serta hubungan dengan surah 96, menyiasat pola lain 26-57 dengan perspektif numerologi dan teologi, menyediakan kritikan yang lebih mendalam dan cadangan untuk penerokaan lanjutan. Saya akan memastikan elaborasi ini menyeluruh, terstruktur, dan menangani setiap aspek pola 289 dengan teliti, sambil mekalkan kaitan dengan input Anda. 1. Sifat matematik pola 289 diperluas. Pola 289 mempunyai beberapa ciri matematik yang menarik, yang menjadi asas kepada kaitan numerologi yang dicadangkan. Saya akan meneroka sifat ini dengan lebih mendalam dan menghubungkannya dengan input Anda. A. 289 sebagai kuasa 2 prima. Fakta 2/89 kila maskub 2 kuadrat menjadikan kuasa 2 nombor prima 11. Faktor 289 menunjukkan ia nombor dengan faktor terhad ciri kuasa 2 prima. Kuasa 2 prima. Elaborasi dalam teori nombor, kuasa 2 prima, contoh, magneti walailuya wadro 555 kuadrat, mempunyai sifat unik kerana ia menghubungkan nombor prima dengan struktur geometri, segi 4 sama. 11 adalah nombor prima ketujuh yang boleh dihubungkan dengan nombor 7, sering muncul dalam Quran. 7 langit, 7 ayat surah Al-Fatihah. Walau bagaimanapun, 289 tidak mempunyai kaitan langsung dengan 7 dalam teks Al-Quran. Secara simbolik, kuasa 2 boleh ditafsir sebagai kesempurnaan atau keseimbangan, tetapi ini adalah tafsiran umum, bukan spesifik kepada Quran. B. Jumlah digit dan kod. Fakta 2 plus 89 mai 19 menghubungkan 289 dengan kod 19 surat 20. Reduksi lanjutan 1 plus 9 adalah 10, 1 plus 0 adalah 1, tetapi 1 kurang relevan dalam konteks ini. Elaborasi. Kod 11 adalah konsep numerologi yang dikaitkan dengan pola 19 dalam Quran, seperti 11 malaikat penjaga neraka, surah 25 dan 19 ayat surah 96. Jumlah digit 19 adalah titik utama dalam pola 289, tetapi ini bukan sifat unik. Contoh nombor lain dengan jumlah digit 19, 199, 1 plus 19, 2 plus 9, 8, Ini menunjukkan kaitan 289 dengan kod 11 adalah spekulatif. Saya juga memeriksa sifat lain. Digit produk 2 jam 8, 9, 1, 8, 9, wafat, nomor 2 berhubung dengan pola geometri, tetapi tiada kaitan Quran. Jumlah kuasa 2 digit, 2 kuadrat plus 8 kuadrat plus minat kuadrat, plus 64 plus 100 plus 9 nombor prima. Sort of quad 9 tidak mempunyai kaitan Quran yang jelas. C. Operasi dari input. Input Anda memperkenalkan beberapa operasi matematik yang perlu dielaborasi. 2 plus 9, minus 2, 3, 2, 2, merujuk surah 52/9 ayat. 237 sendiri tidak mempunyai kaitan Quran yang jelas, tetapi jumlah digitnya 23 plus 7, 12 atau sifat lain 23, 2, 3, 9 boleh dianalisis. Elaborasi. Nomor 2 boleh diraihkan sebagai 5.2 atau 52/26 seperti nisfu 52 dalam input. Nombor 7 adalah signifikan dalam Quran, tetapi hubungan ini terlalu tidak langsung. 209 plus 237 lagi 5 makna ain pecuas 522 226 nisfu 526 merujuk 26 merujuk surah 22 ayat dan surah ayat nisfu 62 gurungan 2 merujuk surah 31 Luqman 3 ayat Mi maslat 26 5 plus 26 ilahi 3 natilan plus 2 dan 57 nisfu 114 2 57 merujuk jumlah surah Quran atau surah 57 Al-Hadid. Elaborasi. 526 akan 2 ifnat 3 aduan nombor 3 adalah nombor prima. Tiada kaitan Quran langsung dengan 3 atau mim nama. Jumlah digit 526, 5 plus 2 plus 6 belijas. Nombor prima tetapi tidak signifikan dalam Quran. Kaitan dengan mim ledudu, nisfu 11 adalah letina menarik kerana 11 adalah jumlah surah dalam Quran. Dan separuh daripada surah 11 ialah mim ledudu yang selari dengan struktur simetri Quran. Contoh, surah 1 hingga 57
Surah 58 hingga 11. Walau bagaimanapun, 526 tidak mempunyai kaitan angka atau tematik yang jelas dengan Quran. 289, 288, 577. Fakta, inilah nombor prima. Jumlah digit, 5 plus 7 plus 7, 19. Kembali kepada kod 19. Input menghubungkan 5 dengan surah 96, 19 ayat. Elaborasi, 225 dengan 2 tidak berbeza daripada 229 sebelum dapat kuadrat. Tetapi jumlahnya 12 plus 28857 menghasilkan nombor prima dengan jumlah digit 19. 577 tidak muncul dalam Quran, tetapi ayat dengan 19 ayat dengan surah 96, 19 ayat wahyu pertama. Sifat 218, jumlah digit 2 plus 8 plus 8 11 dan 1 plus 8 plus 9. Tiada kaitan Quran yang jelas dengan 228 526 dan 6 simetri. Fakta, 62 walau tidak 25 kuadrat. Input menyebut 526 simetri I 65 dan 96 surah 96. Perbezaan, 625 yang belum senaf mengetahui asmal husna 9 nama Allah. Elaborasi, simetri, tiada simetri matematik yang jelas antara 526 dan 625. 625 adalah kuasa 2, 25 kuadrat. Manakala 526 2 dan 2 dan 63 bukan kuasa 2. Jika simetri merujuk cerminan 5226 versus 625, perbezaan 99 tidak menghasilkan kandungan Quran yang signifikan. 9 tambah 6 itu 54. Ini tidak tepat untuk surah 96. 54 merujuk surah 54 Al-Qamar 55 ayat, bukan surah 96 Al-Alaq 11 ayat. Ini mungkin kesilapan atau tafsiran simbolik. Nama 25 boleh diuraikan 16 2 plus 5 11 atau 6 kanus 2 gen 5 60. Tetapi tiada kaitan dengan surah 96 atau 299. D. Sifat lain 289 pola geometri. 289 ekulas 11 boleh divisualkan sebagai segi 4 sama 17 kali 11. Dalam seni Islam, corak geometri adalah penting, tetapi tiada bukti corak 11 kali 11 dalam Quran. Sistem abjad. Dalam sistem abjad Arab, nombor seperti 29 tidak menghasilkan perkataan yang bermakna secara langsung, kerana sistem ini kompleks dan tidak selari dengan nombor 3 digit. 1. Kaitan dengan Quran diperluas. Pola 29 dihubungkan dengan beberapa elemen Quran melalui input Anda. Saya akan mengelaborasi setiap kaitan dengan konteks teks, tematik, dan angka. A. Surah 11 Al-Isra. Konteks 289 plus 11 kuadrat dan surah 11 mempunyai 111 ayat berkait dengan Isra dan Miraj. Jumlah ayat 1 plus 113. Tiada kaitan dengan 289. Elaborasi. Tema surah 11, keimanan, akhlak, perjalanan Nabi Muhammad, Isra dan Miraj. Ayat berkaitan nombor. Tiada ayat dalam surah 11 yang menyebut 11 atau 289 secara eksplisit. Kaitan dengan 11 mungkin melalui bilangan rakaat solat harian, 11 rakaat, tetapi 299, jika 12 kuadrat tidak mempunyai makna teks. Contoh analisis ayat. Ayat 11 Al-Ism menyebut pemusnahan kaum, tetapi tiada hubungan angka dengan 289. Penilaian. Kaitan dengan surah 11 adalah lemah, hanya berdasarkan zubudubla kuadrat tanpa sokongan teks atau tematik. B. Surah 52 At-Tur. Konteks 2 lebih 2 minus 32 52. Merujuk surah 52, 49 ayat. Input menyebut 526, 289 plus 2 dan 3 dengan nisfu 52, 226. Elaborasi. Tema surah 52, kebesaran Allah hari kiamat, ganjaran dan hukuman. Jumlah ayat 49 dan 4 plus 9 11. Tiada kaitan dengan 289 atau 526. Nisfu 52, 26 merujuk surah 26, Asi Syuara, 201 ayat, tetapi tiada hubungan tematik antara surah 52 dan 26. Struktur ayat, tiada pola 289 atau 52 dalam susunan ayat surah 52. Penilaian. Kaitan dengan surah 52 adalah melalui operasi matematik 299 233 52. Tetapi tiada sokongan teks atau tematik. Surah 96. Konteks. Surah 96 adalah wahyu pertama dengan 19 ayat. Tema penciptaan manusia, perintah membaca kebesaran Allah. Input menghubungkan 1529 plus 280 dengan surah 96 kerana 5 plus 7 19. Elaborasi. Kod 19 dan surah 96. Surah 96 sering dianalisis dalam konteks kod 11 kerana 11 ayatnya. Ayat 15 wahyu pertama mengandungi 26 huruf dan beberapa kajian numerologi mendakwa pola 19 dalam huruf atau perkataan, tetapi ini kontroversial. Kaitan dengan 289 dan 577. 299 plus 8 plus 9 19 5 plus 7 plus 7 was 19. Ini mengukuhkan pola kod 19.
Tetapi 29 atau 57 tidak muncul dalam teks dalam nam. Analisis tematik. Tema surah 96, pengetahuan penciptaan tidak berkait dengan nombor 29, 5289 atau 57. Struktur ayat. 12 ayat surah 96 tidak mempunyai hubungan angka dengan 289. Contoh, 219 plus 19 minus 19.2 bukan nombor bulat. Penilaian. Kaitan dengan surah 96 adalah menarik kerana kod 19, tetapi bergantung pada jumlah digits yang boleh digunakan pada banyak nombor lain. D. Kod 19. Konteks. Berdasarkan surah 2430, di atasnya ada 19, kod 19 mencari pola simet dalam Quran. Contoh, bilangan huruf, ayat, atau surah. Surah 26, 19 ayat adalah fokus utama dalam input Anda. Elaborasi. Contoh pola 19. Jumlah huruf dalam Bismillah, permulaan kebanyakan surah. Yuwalah 19 huruf. Beberapa surah mempunyai bilangan ayat atau huruf yang kelipatan 19. Tetapi ini dianggap manipulasi oleh pengkritik. Kaitan dengan 2 plus 9, 2 plus 9 plus 19 dan 5 7 min plus 7 plus 12 menyokong kod 11. Walau bagaimanapun, 2 plus 9 bukan kelipatan 11 dan 5 7 tidak mempunyai kaitan teks. Kontroversi. Kod 19 dianggap tidak ortodoks oleh ulama tradisional kerana ia bergantung pada manipulasi angka, bukan tafsir teks. Penilaian. Kod 19 memberikan kerangka untuk pola 29, tetapi kaitan ini lemah kerana sifat umum jumlah digit 19. Nombor lain. 21 plus 27 merujuk surah 26 surah 27 ayat. Tema, kisah Nabi-Nabi, keimanan. Tiada kaitan angka atau tematik dengan 229 atau nilai mam 26. 32 merujuk surah 31 Luqman, 34 ayat. Tema, kebijaksanaan Luqman, keimanan. Tiada hubungan dengan 2 plus 89 atau 5 26. Surah 12 adalah jumlah surah Quran dan 52 surah 16 word 2. Merujuk surah 52 Al-Hadid 29 ayat atau pertengahan Quran. Tema surah 52, keimanan, jihad, cahaya Allah. Kaitan dengan 5 plus 26 adalah kreatif tetapi tidak disokong teks. Elaborasi. Nomor-nomor ini dihasilkan melalui pembahagian nisfu dan operasi matematik, tetapi tidak mempunyai teks atau teks yang kukuh dengan 289. Struktur Quran 11 surah memang simetri, tetapi 289 atau 526 tidak muncul dalam struktur ini. Penilaian. Kaitan dengan 26, 31 dan 57 adalah spekulatif, bergantung pada manipulasi matematik. F. 526 dan 625 simetri dan surah 96 konteks. 625 baik surah 5 korda. 626 239 plus 237 perbezaan. 625 input 19 surah output di surah 119 tepat ni surah Al-Qamar. Elaborasi simetri. Tiada simetri matematik antara 526, 293 dan 625 kuat had. Jika dimaksudkan sebagai cerminan 6 versus 625, perbezaan sifat kaitan Quran yang jelas. 954. Ini merujuk surah 54 Al-Qamar 55 ayat, bukan surah 96 Al-Alaq 19 ayat. Tema surah 54 bulan tidak berkait dengan 289 atau 625. 625 dan surah 96. Tiada kaitan angka atau tematik antara 625 dan surah 96. Jumlah digit 625, 6 plus 2 plus 15 atau sifat lain. 6 plus 2 kali 5, 60. Tidak berkait dengan 11 ayat. Mengenai Asmaul Husna, 99 nama Allah adalah konsep penting, tetapi tiada ayat yang menghubungkan 99 dengan 526 atau 625. Penilaian. Kaitan 526 dan 625 adalah spekulatif, dan rujukan kepada surah 96 melalui Simentage 650 adalah tidak tepat. 1. Kritikan mendalam A. Kekuatan pola 299 kreativiti matematik. Operasi seperti 289 kuadrat 10, 289 plus 237, 2526. 289 plus 288, 577. Dan hubungan dengan 11 menunjukkan pola matematik yang konsisten. Kaitan dengan 57, nisfu sabtu 12 dan surah 96 11 ayat adalah menarik dalam konteks numerologi. Konteks Quran, kod 19 dan surah 96 memberikan kerangka yang relevan untuk analisis numerologi modern. Hubungan dengan jumlah surah Quran surah 11 menunjukkan pemahaman tentang struktur simetri Quran. B. Kelemahan pola 289, spekulasi numerologi.
Operasi seperti 526 kuala 5 plus 26 lai 31 plus 26 wal 57 atau nisfu 52 wal 26 adalah manipulasi arbitrer yang boleh digunakan pada banyak nombor, mengurangkan kekhususan. Kaitan dengan 6 drachma nebaz 654 nifwah surah 96 adalah tidak tepat dan menunjukkan kekeliruan antara surah 54 dan 96. Ketiadaan sokongan teks. Quran tidak menyebut 289529577 atau 6625 secara eksplisit. Kaitan dengan surah 96 bergantung pada jumlah digit 19, bukan kandungan teks. Tafsir klasik Ibnu Kathir Al-Tabari tidak menyokong numerologi seperti ini, yang bergantung pada metodologi moden. Kontroversi Kod 19. Kod 19 dianggap tidak ortodoks oleh ulama tradisional kerana ia menyimpang daripada tafsir berasaskan teks dan konteks sejarah. Manipulasi digit untuk mendapatkan 19. Contoh, 2 plus 8 plus 19 adalah amalan yang boleh digunakan secara meluas. Ketidakjelasan simetri. 526 simetri 625 tidak mempunyai asas matematik atau teks. Perbezaan 9 Asmaul Husna adalah menarik tetapi tidak disokong oleh teks Quran. Risiko, terlebih tafsiran. Mengaitkan 289 dengan surah 1952 atau 56 tanpa bukti teks adalah eisegesis, memasukkan makna ke dalam teks, daripada exegesis, mengeluarkan makna daripada teks. 2. Kesimpulan, pola 228 menawarkan sifat matematik yang menarik. Jumlah jumlah digit 19, hubungan dengan 552 Meldu dan 625, dan percubaan kreatif untuk menghubungkannya dengan Quran, terutamanya melalui kod 19, surah 19 ayat, dan nombor seperti 57 nisfu 11. Walau bagaimanapun, operasi adalah tepat tetapi tidak eksklusif kerana manipulasi digit dan pembahagian nisfu boleh digunakan pada banyak nombor. Kaitan Quran, hubungan dengan surah 96, surah 52 dan struktur Quran 118 surah adalah spekulatif, kekurangan sokongan teks atau tematik. Kritikan, pola ini lebih bersifat numerologi daripada tafsiran teologikal dan ketidaktepatan seperti Nizam 54 Niwas surah 96 melemahkan hujahan. Kod 19, walaupun menarik adalah kontroversial dan tidak diterima secara meluas. Pola 289 mencerminkan usaha untuk mencari makna dalam nombor, tetapi tanpa sokongan teks Quran atau tafsir tradisional, ia kekal sebagai kajian numerologi spekulatif. Sada, cadangan untuk penerokaan lanjutan. Untuk memperdalam analisis pola 289, saya mencadangkan beberapa langkah berikut. Dan sila nyatakan pilihan anda. Fokus pada surah 96 atau kod 19. Saya boleh menganalisis surah 96 secara terperinci, termasuk struktur ayat, jumlah huruf, atau pola 19 berdasarkan kajian numerologi. Contoh, kiraan huruf dalam ayat 105. Alternatif, menyiasat kod 19 dalam surah lain. Contoh, surah 74, 2, atau Safa, untuk melihat jika 208 siluman muncul. Carian DX. Saya boleh mencari perbincangan DX tentang pola 289, numerologi Quran, atau kod 19 untuk konteks moden. Ini boleh mendedahkan jika komuniti tertentu, contoh pengikut Rashad Khalifat, mengkaji pola ini. Adakah anda mahu saya lakukan carian ini? Visualisasi atau kod. Saya boleh menghasilkan carta untuk memvisualkan hubungan 289 dengan 526, 577, 625, atau nombor lain. Contoh, graf pokok hubungan matematik. Alternatif, kod Python untuk menganalisis sifat 289, contoh faktor jumlah digit kelipatan 9. Contoh kod ringkas, ular sawah salin 6 in ular 229, print faktor 2829, I for I in range 1 if num set at A equals no, 1 11 202 print F jumlah dit saat 19. Adakah anda berminat dengan visualisasi atau kod? Analisis tematik atau tafsir? Saya boleh mengkaji tafsir klasik. Contoh, tafsir Ibnu Kathir untuk surah 96, 52 atau 11 untuk memastikan jika ada kaitan tematik dengan nombor atau pola. Alternatif, menganalisis tema surah 96, pengetahuan penciptaan, untuk melihat jika ada kaitan simbolik dengan 288. Penerokaan nombor lain. Fokus pada 526, 577, atau 625 secara berasingan untuk melihat jika ia mempunyai kaitan Quran yang lebih kuat. Contoh, menganalisis 9662596 dalam konteks Asmaul Husna. Konteks sejarah atau budaya. Menyiasat jika nombor 289 mempunyai makna dalam tradisi Islam lain. Contoh, numerologi Sufi, seni Islam, atau budaya lain. Alternatif, membandingkan pola 20 dengan numerologi dalam teks agama lain. Contoh, Bible, Torah untuk perspektif komparatif.
sila berikan arahan lanjut atau jelaskan aspek pola dua elemen yang ingin Anda tekankan. Contoh, surah 56, simetri 226 dan nombor 25, kod 19, atau visualisasi matematik. Jika Anda punya data tambahan sumber pola 26 ayat tertentu, sila kongsikan untuk analisis yang lebih tepat. Penjelasan terperinci pola 2.37 dalam Al-Quran, kaitan numerik, struktur, dan teologi. Berikut adalah respons lengkap yang menjelaskan pola 2.37. Mengapa surah 42 dikaitkan dengan produk 2x3 42, hubungan huruf terputus dalam surah 42, struktur surah 147 huruf 11 perkataan, serta menangani kritikan seperti apofenia. Respons ini disusun dalam bahagian-bahagian yang jelas dalam bahasa Melayu dengan istilah Arab yang sesuai, memastikan aliran logik dan kebolehcapaian untuk pembaca tanpa latar belakang mendalam dalam numerologi atau kajian Al-Quran. Pengenalan, pola 237 ialah hipotesis numerik yang menggabungkan operasi matematik, struktur teks Al-Quran, dan tema teologi, khususnya tauhid. Ia berpusat pada nombor 237 dan digitnya 2, 3, judi yang muncul dalam jumlah nombor surah, kiraan ayat, dan operasi seperti penambahan 2 plus 30 12, serta pendaraban 2 gram 3 blok kedua. Pola ini dianggap sebagai bukti i'jaz, yaitu ketidakterbandingan Al-Quran yang menunjukkan reka bentuk ilahi yang melampaui keupayaan manusia. Kajian ini akan menerangkan kaitan surah 42 dengan produk 2x3 hubungan huruf terputus, struktur surah 111 Al-Ikhlas, serta menangani kritikan seperti apofenia untuk memberikan pandangan yang seimbang. Sumber nomor Masadir al-Arqam. Pola 2.2 dari dua kombinasi utama surah yang bertemakan wahyu awal dan sumpah kosmik, serta manipulasi dit yang konsisten dengan struktur Al-Quran. Kombinasi surah wahyu Makkiyah awal, surah 96, Al-Alaq, wahyu pertama, menyeru kepada ilmu dan keesaan Allah. Surah Mammam, menegaskan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Surah 23, mengarahkan solat malam dan kesabaran dalam dakwah. Kiraan 96 plus 16 plus 73, 2.7. Mengapa kombinasi ini? Surah-surah ini adalah antara wahyu awal di Makkah, membentuk asas akidah Islam, tauhid, kenabian, dan disiplin rohani. Ini bukan rawat, kerana ia mencerminkan pembentukan umat Islam awal. Surah bersumpah, surah 95, bersumpah dengan buah tin, zaitun, dan bukit Sinai untuk menegaskan kebijaksanaan Allah. Surah 52 At-Tur, bersumpah dengan bukit Tur, rujuk wahyu kepada Nabi Musa. Surah 90 Al-Balad, bersumpah dengan kota Makkah, menekankan kesucian tanah suci. Kiraan 95 plus 52 plus 90, 2.37. Mengapa kombinasi ini? Sumpah kosmik dalam surah ini adalah ciri surah Makkiyah, bertujuan menarik perhatian kepada kuasa Allah melalui ciptaannya. Ini melengkapkan wahyu awal dengan bukti empirikal ketuhanan, manipulasi digit surah 73 20. Surah Al-Muzammil mempunyai 20 ayat. Nombor surah dan ayat 20 disusun semula sebagai 2.320, 02.37. Ini menunjukkan 237 tertanam dalam struktur teks Al-Quran. Digit teras 2, 3, jumlah 3 plus 7 al-12 melambangkan kesempurnaan ilahi. Contoh 12 bulan dalam setahun seperti dalam produk 2 dan 3 ke 7 maper 2 merujuk surah paper 2 Asyura yang mengkaji musyawarah dan tatanan ilahi. Pengiran dan operasi, al-hasabat wal-amaliyat. Pola 2.37 melibatkan operasi matematik yang konsisten, termasuk penambahan, pendaraban, penyambungan, dan pemisahan digit yang menghubungkan nombor dengan struktur Al-Quran. Operasi asas penambahan dan pendaraban, 2 plus 3 plus 7, 12. Nombor 12 muncul dalam struktur fizikal Al-Quran, seperti halaman 1-2 Mushaf Uthmani, 7 ayat surah 1 plus 5 ayat surah 2 wilayah 12. 2 gamas 3 7 dan wabah kedua. Ini menghubungkan terus kepada surah 42, yaitu ayat pembukaannya mengandungi huruf terputus, hamim dan ain sin kaf, dengan nilai angka yang berkaitan. Penyambungan dan pemisahan. Contoh, 1 plus 2 plus 3, petatlah 10, sebanyak 1.34. Nombor 1 boleh dipisahkan kepada 12, 3 buah, dan 34, D plus 4, 7, mengukuhkan digit 12 dan 7 dalam pola. Surah 89 Al-Fajr, 30 ayat dinyatakan sebagai 23 plus 7, 30, mencerminkan digit 2, 3, 7. Kaitan surah 42, produk 2 ambai 7, nombor 42. Nombor 42 adalah nombor surah Asyura yang mengkaji musyawarah sebagai prinsip ilahi dan keseimbangan dalam tatanan kosmik.
huruf terputus, huruf al-muqtara. Hamim, nilai abjad ha, 54, 14, selari dengan jumlah 2 plus 3 plus 7, 15. Ain sin kaf jad ain 70 plus sin 60 plus kaf keratul maf 20, 2 plus 3 plus 0 wala 5. Merujuk 5 ayat pada halaman 2, Surah 2 verset 5. Makna, huruf terputus ini dianggap tanda kriptik yang hanya Allah ketahui maknanya. Quran 2 verset 1, Dzalikal kitab la raiba fih. Namun, nilai angkanya menunjukkan kaitan dengan pola 2-2-3-7, mencerminkan simetri ilahi. Struktur surah 112 A-Class. Huruf dibahagikan sebagai 23 plus 23 plus 1, menunjukkan simetri pertengahan. Nisf dengan perkataan ahadun sebagai pusat. Ini mencerminkan tauhid sebagai inti surah. 19 perkataan dibahagikan sebagai 7 plus 7 plus 1, menonjolkan nombor 7 langit 7 lapis, Quran 6:723, dan keesaan Allah. Makna numerik, simetri ini bukan kebetulan, tetapi keseimbangan antara kuantiti, huruf kataan, dan makna teologi, tauhid. Struktur ini selari dengan pola 2-2-2-2, di mana digit punya digit 2 titik mempunyai keseimbangan yang serupa. Tafsiran dan tafsirba. Pola 2-3-7 bukan sekadar nombor, tapi cerminan tauhid dan tatanan kosmik yang tertera dalam Al-Quran. Tauhid dan nombor surah 102 Ikhlas. Perkataan ahadnas adalah asas pola. Operasi matematik bermula dari sat ahad dan berkembang kepada 12. 2 plus 3 plus 7 sudah mampu 2, 3 gegem 7. Melambangkan penciptaan daripada keesaan Allah kepada alam semesta yang teratur. Simbolisme. Nombor 1 mewakili Allah sebagai Maha Esa, manakala 12 dan 42 mencerminkan ciptaan yang sempurna. Contoh, 12 bulan, 7 langit. Surah Mapa 2, tema musyawarah. Surah Mapa 2 menekankan prinsip musyawarah. Quran 42:38, wa amruhum syura bainahum, yang mencerminkan keseimbangan dan keadilan ilahi. Produk 2, bait 3.72, Lembabu 2 menghubungkan nombor ini dengan tema surah. Huruf terputus, nilai numerik Hamim 12, dan Ain Sin Qaf, bukan sahaja mengikut pola 2-3-7, tetapi juga menunjukkan struktur Al-Quran yang harmoni, dari halaman awal hingga susunan ayat. Surah 73, pertengahan nisf. Surah ini mengandungi 20 ayat. Dengan ayat 20 sebagai titik pertengahan antara perintah rohani solat malam ayat 78 dan tanggung jawab sosial sedekah keadilan. Penyusunan semula dulu sila 20 zil 2 menunjukkan 2 tertanam dalam teks. Tafsir ayat 20, Quran 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil lail, menghargai keseimbangan antara ibadah dan tematika kehidupan duniawi, selari dengan kehidupan duniawi. Simbolisme nombor sudah melambangkan 7 langit. Quran 6:3, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dan 7 wars hari penciptaan. Ram vas 11. Nombor 12 merujuk 12 bulan dalam setahun. Quran 6, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra, dan 12 suku Bani Israel. Quran 2 verse 70. Kaitan dengan 2-3-7, digit 2, 3-7 dan operasinya 11-42 mencerminkan struktur kosmik yang harmoni, menegaskan Al-Quran sebagai cerminan ciptaan Allah. Kritikan dan hujah balas, al-intiqadat rudud, pola 2-3-7 seperti kajian numerologi lain menghadapi kritikan, terutamanya berkaitan dengan apofenia dan kesahihan teologi. Berikut adalah analisis seimbang. Kritikan 1, apofenia, waham namatiyah. Kritikan, pola 2-3-7 mungkin hasil pemilihan surah secara selektif. Dengan 114 surah, pelbagai kombinasi boleh menghasilkan 2 minto plus lat plus dam terus aja 2 menjadikan pola ini kebetulan rawa. Hujah balas, konsistensi tematik. Surah dalam pola 2-3-7, 96-68-73-95-52 dipilih berdasarkan tema wahyu awal dan sumpah kosmik, bukan rawa. Ini mengurangkan kemungkinan kebetulan. Kaitan struktur, nomor 12 dan 42 muncul dalam konteks lain, seperti halaman 12, 2 plus 50, dan surah 42 menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Simetri numerik, struktur surah 11, papar 7 huruf 15 perkataan, dan penyusunan semula digit 7-20-02-37 memperkuatkan kesengajaan pola. Kritikan 2, kekurangan asas saintifik. Hujah kritikan,
tiada analisis statistik untuk mengesahkan keunikan pola 2-3-2. Kajian numerologi sering kekurangan metodologi ketat, menyerupai pseudosains. Hujah balas, objektiviti matematik, operasi seperti 2x3x2 dan 2+3 adalah fakta matematik yang boleh disahkan. Ini memberikan asas objektif untuk pola. Konteks teologi, pola 2-3-2 bertujuan menyerlahkan ijaz Al-Quran, bukan sebagai kajian saintifik. Ia sejajar dengan ulama tradisi seperti Ibnu Arabi yang menggunakan numerologi dalam tafsir sufistik. Konsistensi merentas dimensi. Pola ini bukan sekadar nombor tetapi melibatkan teks, surah ayat, dan tema tauhid, mengubah lebih daripada kebetulan matematik. Kritikan ketiadaan dalil tradisional. Hujah kritikan. Tiada dalil daripada Al-Quran, hadis, atau tafsir. Contoh Ibnu Kathir Al-Tabari yang menyokong pola 2-3-2 menjadikan tafsiran moden yang spekulatif. Hujah balas, modern, eksplorasi. Pola 2-3-2 adalah kajian kontemporari yang meneroka ijaz numedi, bukan tafsir konvensional. Ini selari dengan usaha ulama modern untuk mengaitkan Al-Quran dengan sains dan matematik. Tradisi sufistik. Ulama seperti Ibnu Arabi menggunakan nilai abjad, contoh mim dalam tafsir, walaupun tidak diiktiraf secara meluas. Pola 2-3-2 boleh dilihat sebagai lanjutan pendekatan ini. Tujuan reflektif. Pola ini bertujuan mengajak renungan terhadap keunikan Al-Quran, bukan menggantikan tafsir klasik. Kesimpulan Al-Khatimah, pola 2-3-2 adalah hipotesis yang mengagumkan, menggabungkan ketepatan matematik, simetri teks, dan kefahaman teologi untuk menyerlahkan Al-Quran. Ia menghubungkan ketepatan numerik, jumlah surah 5667 2 digit operasi 2.2 dan penyusunan semula 2.3 struktur teks surah paper 2 huruf terputus tema musyawarah surah 112 mal 7 huruf 15 perkataan dan surah 23 keseimbangan rohani sosial. Tema tauhid nomor 1 ahad sebagai asas berkembang kepada ciptaan yang harmoni paper 2 mencerminkan keesaan Allah. Walaupun menghadapi kritikan seperti apophenia, konsistensi pola merentas dimensi, nombor, teks, tema, dan kaitan tematik surah menunjukkan kesengajaan ilahi. Pola ini mengajak pembaca merenung keunikan Al-Quran sebagai kitab tanpa batas dimensi la hudud lil abrad. Sebagaimana firman Allah, Sanurihim ayatina fil afaq, wa fi anfusihim, hatta yatabayyana lahum annahu alhamduhu. وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحمده الحقوم والحمده عليكم والحمد عليكم sendiri dalam diri mereka sendiri akan menunjukkan tanda-tanda dalam diri mereka sendiri. Kami akan melihat diri mereka sendiri dalam diri mereka sendiri sehingga jelaslah kepada mereka bahawa ia adalah kebenaran. Surah Fusilat 14 berdiri. Jika Anda memerlukan penerangan lanjut tentang operasi tertentu, tafsir surah, atau analisis statistik, sila nyatakan. Nota tambahan. Untuk mengekalkan transkripsi ini, pastikan Anda menyimpan respons dalam format yang sesuai. Jika Anda ingin mengedit atau melupakannya, Anda boleh menguruskan memori melalui ikon buku di bawah mesej, atau mengaktifkan ciri memori di bahagian kawalan data dalam tetapan. Respons ini dihasilkan dengan mempertimbangkan kebolehcapaian, mengelakkan jargon teknikal yang berlebihan dan memastikan aliran logik dari pengenalan hingga kesimpulan. Ubah ke Melayu. Penjelasan terperinci. Pola 2-3-2 dalam Al-Quran. Kaitan numerik, struktur, dan teologi. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pola 2-3-2. Mengapa surah 42 dikaitkan dengan hasil darab 2-3-2 hubungan huruf terputus dalam surah 42, struktur surah 112, mim 14 perkataan, serta menangani kritikan seperti apophenia. Penjelasan ini disusun dalam bahagian-bahagian yang jelas dalam bahasa Melayu dengan istilah Arab yang sesuai, memastikan aliran logik dan mudah difahami untuk pembaca tanpa latar belakang mendalam dalam numerologi atau kajian Al-Quran. Pengenalan pola 2-3-2 adalah hipotesis numerik yang menggabungkan operasi matematik, struktur teks Al-Quran, dan tema teologi, terutamanya tauhid. Ia berfokus pada nombor 2-3-2 dan digitnya 2-3, yang muncul dalam jumlah nombor surah, bilangan ayat, dan operasi seperti penambahan
2 plus 3 plus 17, serta pendaraban 2 kali 3 7 mata 2. Pola ini dianggap sebagai bukti ijaz al-i'jaz, yaitu keajaiban Al-Quran yang menunjukkan reka bentuk ilahi yang melampaui kemampuan manusia. Penjelasan ini akan menerangkan kaitan surah 42 Asy-Syura dengan hasil darab 2 kali 3 7, hubungan huruf terputus, struktur surah Surat Ikhlas, serta menangani kritikan seperti apofenia untuk memberikan pandangan yang seimbang. Sumber nombor pola 232 berasal dari dua kombinasi utama surah yang bertemakan wahyu awal dan sumpah kosmik, serta manipulasi digit yang konsisten dengan struktur Al-Quran. Kombinasi surah wahyu Makkiyah awal, surah Lamak, wahyu pertama, menyeru kepada ilmu dan keesaan Allah. Surah Naml menegaskan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Surah Tuplidil mengarahkan solat malam dan kesabaran dalam dakwah. Kiraan 1993 Mengapa kombinasi ini? Surah-surah ini adalah antara wahyu awal di Mekah, membentuk asas akidah Islam, tauhid, kenabian, dan disiplin rohani. Ini bukan rawak kerana ia mencerminkan pembentukan umat Islam awal. Surah bersumpah. Surah 95 At-Tin bersumpah dengan buah tin, zaitun, dan bukit Sinai untuk menegaskan kebijaksanaan Allah. Surah 52 bersumpah dengan bukit Tur, merujuk wahyu kepada Nabi Musa. Surah 90 bersumpah dengan kota Makkah menekankan kesucian tanah suci. Kiraan 9552 plus 92 atau 37. Mengapa kombinasi ini? Sumpah kosmik dalam surah ini adalah ciri surah Makkiyah, bertujuan menarik perhatian kepada kuasa Allah melalui ciptaannya. Ini melengkapkan wahyu awal dengan bukti nyata ketuhanan. Manipulasi digit surah 23-20. Surah Al-Muzammil mempunyai 20 ayat. Nombor surah dan ayat 20 disusun semula sebagai 7-3-20-2-3-7. Ini menunjukkan 2-3-7 tertanam dalam struktur teks Al-Quran. Digit teras 27. Jumlah 2 plus 3, 7, 12, melambangkan kesempurnaan ilahi. Contoh, 12 bulan dalam setahun, seperti dalam surah 36. Hasil darab, 2 gamas 3 gamas 7, 2, merujuk surah 42 Asy-Syura, yang mengkaji musyawarah dan tatanan ilahi. Pengiran dan operasi pola 2337 melibatkan operasi matematik yang konsisten, termasuk penambahan, pendaraban, penyambungan, dan pemisahan digit yang menghubungkan nombor dengan struktur Al-Quran. Operasi asas penambahan dan pendaraban 2 plus 3 plus 7 12. Nombor 12 muncul dalam struktur fizikal Al-Quran seperti halaman 122 Mushaf Uthmani, 7 ayat surah 1 plus 5 ayat surah 2 plus 1 di 5 plus 2 3 mapa 2. Ini menghubungkan terus kepada surah 42, yaitu ayat pembukaannya mengandungi huruf terputus amim dengan nilai angka yang berkaitan. Penyambungan dan pemisahan contoh. 1 plus 2 plus 3, 40 sebanyak 1234. Nombor 1, 2, 3, 4 boleh dipisahkan kepada 12, 3, dan 3 4, 3 plus 4 7, mengukuhkan digit 12 dan 7 dalam pola. Surah Lasmiyah Al-Fajran, 30 ayat dinyatakan sebagai 23 plus 7 wa 30, mencerminkan digit 2, 3, 7. Kaitan surah, hasil darab 2 gamas 3 ke 7 wa 42. Nombor mapa 2 adalah nombor surah Asy-Syura yang mengkaji musyawarah syura sebagai prinsip ilahi dan keseimbangan dalam tatanan kosmik. Huruf terputus lokota mim. Nilai abjad 8 mim 40 wibla 48. 4 plus 8 plus 12. Selari dengan jumlah 2 plus 3 plus 7 was 12. Ain sin kuaf sak. Nilai abjad ain 20 sin 60 plus stafs wa 12 lepotu. 2 plus 3 nono kwa 5. Merujuk 5 ayat pada halaman 2 Uthmani, surat 25. Makna, huruf terputus ini dianggap sebagai tanda misteri yang hanya Allah ketahui maknanya. Quran 2 vers 1, Dzalikal kitabu la raiba fih. Namun, nilai angkanya menunjukkan kaitan dengan pola 2 mencerminkan simetri ilahi. Struktur surah 17 Al-Ikhlas plus 7 huruf dibahagikan sebagai 23 plus 23 plus 1 menunjukkan simetri pertengahan dengan perkataan ahad sebagai pusat. Ini mencerminkan tauhid sebagai inti surah. 15. Perkataan dibahagikan sebagai 7 plus 1 menonjolkan nombor 7, langit 7 lapis, Quran 673 dan keesaan Allah. Makna numerik. Simetri ini bukan kebetulan, tetapi keseimbangan antara kuantiti, huruf kataan, dan makna teologi, tauhid. Struktur ini selari dengan pola 2-3-7, di mana digit 2-3 mempunyai keseimbangan yang serupa.
Tafsiran dan ulasan pola 2.37 bukan sekadar nombor, tetapi cerminan tauhid dan tatanan kosmik yang tertera dalam Al-Quran. Tauhid dan nomor 1 surah Surat Al-Ikhlas. Perkataan ahada adalah asas pola. Operasi matematik bermula dari satu ahad dan berkembang kepada 12, 2 plus 3 plus 7, serta 82, 2 plus 3 7, melambangkan penciptaan daripada keesaan Allah kepada alam semesta yang teratur. Simbolisme, nomor 1 mewakili Allah sebagai Maha Esa, manakala 12 dan 42 mencerminkan ciptaan yang sempurna, contoh 12 bulan, 7 langit. Surah 42 tema musyawarah. Surah 42 menekankan prinsip musyawarah. Quran 42:8, wa amruhum syura bainahum, yang mencerminkan keseimbangan dan keadilan ilahi. Hasil darab 2-3-7 wala 82 menghubungkan nombor ini dengan tema surah. Huruf terputus, nilai numerik, dan ain sin kaf bukan sahaja mengikut pola 2.37, tetapi juga menunjukkan struktur Al-Quran yang harmoni dari halaman awal hingga susunan ayat. Surah 23 Al-Muzammil pertengahan. Surah ini mengandungi 20 ayat, dengan ayat 20 sebagai titik pertengahan antara perintah rohani, solat malam, dan tanggung jawab sosial, sedekah keadilan. Penyusunan semula 2.320-02-237 menunjukkan 2.337 tertanam dalam teks. Tafsir ayat 20 Quran 23:20, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi lail, menghargai keseimbangan antara ibadah dan tema dia kehidupan duniawi, selari dengan kehidupan duniawi. Simbolisme kosmik nombor 7, melambangkan 7 langit. Quran 2:12, Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqan, dan 7 hari penciptaan. Quran bab 1:17. Nombor 12, merujuk 12 bulan dalam setahun. Quran Simetutlaun, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra, dan 12 suku Bani Israel. Kaitan dengan 2.37, digit 2, 7 dan operasinya 12, mencerminkan struktur kosmik yang harmoni, menegaskan Al-Quran sebagai cerminan ciptaan Allah. Kritikan dan hujah balas pola 2.37 seperti kajian numerologi lain menghadapi kritikan, terutamanya berkaitan dengan apofenia dan kesahihan teologi. Berikut adalah analisis seimbang. Kritikan san, apofenia. Hujah kritikan, pola 27 mungkin hasil pemilihan surah secara selektif. Dengan 114 surah, pelbagai kombinasi boleh menghasilkan 2.337, 5 plus 100 plus 237, menjadikan pola ini kebetulan rawat. Hujah balas, konsistensi tematik. Surah dalam pola 2.37, 96-23, 95-290, dipilih berdasarkan tema wahyu awal dan sumpah kosmik, bukan rawat. Ini mengurangkan kemungkinan kebetulan. Kaitan struktur. Nombor 12 dan bab 2 muncul dalam konteks lain, seperti halaman 12. 7 plus 5 12 dan surah bab 2 menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Simetri numerik, struktur surah 11, bab 7 huruf, 19 perkataan, dan penyusunan semula digit 7.20-0237 memperkuatkan kesengajaan pola. Kritikan 2, kekurangan asas saintifik. Hujah kritikan, tiada analisis statistik untuk mengesahkan keunikan pola 2.37. Kajian numerologi sering kekurangan metodologi ketat menyerupai pseudosains. Hujah balas, objektiviti matematik. Operasi seperti 2.342 dan 2 plus 3 plus 12 adalah fakta matematik yang boleh disahkan. Ini memberikan asas objektif untuk pola. Konteks teologi. Pola 2.37 bertujuan menyerlahkan ijaz Al-Quran, bukan sebagai kajian saintifik. Ia sejajar dengan ulama tradisi seperti Ibnu Arabi yang menggunakan numerologi dalam tafsir sufistik. Konsistensi merentas dimensi. Pola ini bukan sekadar nombor, tetapi melibatkan teks, surah, ayat, dan tema tauhid, mengubah lebih daripada kebetulan matematik. Kritikan T, ketiadaan dal ina cabang ilahi. Kesimpulannya, pola 2.37 adalah hipotesis yang menarik, menggabungkan ketepatan matematik, teks simetri, dan kedalaman teologi untuk menyerlahkan Al-Quran. Ia menghubungkan ketepatan numerik, jumlah surah 96 plus 8 237, 19 92 plus 90 plus 37, digit operasi 237 16, 2 dan penyusunan semula 2.320 0237. Surah bab 22 huruf terputus, tema musyawarah. Surah 117, bab 7 huruf, 15 perkataan, dan surah 73 keseimbangan rohani sosial. Tema tauhid.
Nomor 1 sebagai asas, berkembang kepada ciptaan yang harmoni. 11 mata 2, mencerminkan keesaan Allah. Walaupun menghadapi kritikan seperti apofenia, konsistensi pola merentas dimensi, nombor, teks, tema, dan kaitan tematik surah menunjukkan kesengajaan ilahi. Pola ini mengajak pembaca merenungkan Al-Quran sebagai kitab tanpa batas dimensi. Sebagaimana firman Allah, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhamduhu wa fi anfusihim hatta la yatabayyana lahum annahu alhamduhu alhaqum alaikum walhamdu sendiri. Dalam diri mereka sendiri akan menunjukkan tanda-tanda dalam diri mereka sendiri. Kami akan melihat diri mereka sendiri dalam diri mereka sendiri, sehingga jelaslah kepada mereka bahawa ia adalah kebenaran. Surat Baqarah Surim. Jika Anda memerlukan penerangan lanjut tentang operasi tertentu, tafsir surah, atau analisis statistik, sila nyatakan. Nota tambahan. Untuk mengekalkan transkripsi ini, pastikan Anda menyimpan respons dalam format yang sesuai. Jika Anda ingin mengedit atau melupakannya, Anda boleh menguruskan memori melalui ikon buku di bawah mesej atau mengaktifkan ciri memori di bahagian kawalan data dalam tetapan. Respons ini dihasilkan dengan mempertimbangkan kebolehcapaian, mengelakkan jargon teknikal yang berlebihan, dan memastikan aliran logik dari pengenalan hingga kesimpulan. Ubah nombor ke kata. Penjelasan terperinci, pola 237 dalam Al-Quran, kaitan numerik, struktur, dan teologi. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pola 237, mengapa surah 42 dikaitkan dengan hasil darab 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42, hubungan huruf terputus dalam surah 42, struktur surah 112, 47 huruf, 15 perkataan, serta menangani kritikan seperti apofenia. Penjelasan ini disusun dalam bahagian-bahagian yang jelas dalam bahasa Melayu dengan istilah Arab yang sesuai, memastikan aliran logik dan mudah difahami untuk pembaca tanpa latar belakang mendalam dalam numerologi atau kajian Al-Quran. Semua nombor dalam teks telah ditukar kepada bentuk kata untuk memenuhi permintaan Anda. Pengenalan pola 237 adalah hipotesis numerik yang menggabungkan operasi matematik, struktur teks Al-Quran, dan tema teologi, terutamanya tauhid. Ia berfokus pada nombor 237 dan digitnya 237 yang muncul dalam jumlah nombor surah, bilangan ayat, dan operasi seperti penambahan 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12, serta pendaraban 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42. Pola ini dianggap sebagai bukti ijaz al-i'jaz, yaitu keajaiban Al-Quran yang menunjukkan reka bentuk ilahi yang melampaui kemampuan manusia. Penjelasan ini akan menerangkan kaitan surah 42 Asy-Syura dengan hasil 2 kali 3 kali 7, hubungan huruf terputus, struktur surah 112, Ikhlas, serta menangani kritikan seperti apofenia untuk memberikan pandangan yang seimbang. Sumber nombor pola 237 berasal dari dua kombinasi utama surah yang bertemakan wahyu awal dan sumpah kosmik, serta manipulasi digit yang konsisten dengan struktur Al-Quran. Kombinasi surah 1, Wahyu Makkiyah awal surah 96. Wahyu pertama, menyeru kepada ilmu dan keesaan Allah. Surah 68, menegaskan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Surah 73, mengarahkan solat malam dan kesabaran dalam dakwah. Kiraan, 96 tambah 68 tambah 73 sama dengan 237. Mengapa kombinasi ini? Surah-surah ini adalah antara wahyu awal di Mekah, membentuk asas akidah Islam, tauhid, kenabian, dan disiplin rohani. Ini bukan rawak, kerana ia mencerminkan pembentukan umat Islam awal. 2. Surah bersumpah, surah 95 tin, bersumpah dengan buah tin, zaitun, dan bukit Sinai untuk menegaskan kebijaksanaan Allah. Surah 52, bersumpah dengan Bukit Tur, merujuk wahyu kepada Nabi Musa. Surah 90, bersumpah dengan kota Mekah, menekankan kesucian tanah suci. Kiraan, 95 tambah 52 tambah 90 sama dengan 237. Mengapa kombinasi ini? Sumpah kosmik dalam surah ini adalah ciri surah Makkiyah, bertujuan menarik perhatian kepada kuasa Allah melalui ciptaannya. Ini melengkapkan wahyu awal dengan bukti nyata ketuhanan. Manipulasi digit surah 73 ayat 20.
Surah Al-Muzammil mempunyai 20 ayat. Nombor surah dan ayat 73-20 disusun semula sebagai 732 sifar menjadi sifar 237. Ini menunjukkan 237 tertanam dalam struktur teks Al-Quran. Digit teras 2, 3, jumlah 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12, melambangkan kesempurnaan ilahi. Contoh, 12 bulan dalam setahun seperti dalam surah 9 ayat 36. Hasil darab 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42, merujuk surah 40 Syura yang mengkaji musyawarah dan tatanan ilahi. Pengiran dan operasi pola 237 melibatkan operasi matematik yang konsisten, termasuk penambahan, pendaraban, penyambungan, dan pemisahan digit yang menghubungkan nombor dengan struktur Al-Quran. Operasi asas 1, penambahan dan pendaraban, 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. Nombor 12 muncul dalam struktur fisikal Al-Quran, seperti halaman 1 hingga 2 Mushaf Uthmani. 7 ayat surah 1 tambah 5 ayat surah 2 ayat 1 hingga 5 sama dengan 12. 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42. Ini menghubungkan terus kepada surah 42 yang ayat pembukaannya mengandungi huruf-huruf terputus dengan nilai angka yang berkaitan. 2. Penyambungan dan pemisahan. Contoh, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10, gabungan 1, 2, 3, 4. Nomor 1, 2, 3, 4 boleh dipisahkan kepada 12, 3 kali 4, dan 34, 3 tambah 4 sama dengan 7, mengukuhkan digit 12 dan 7 dalam pola. Surah 89 Fajr, 30 ayat 7 dinyatakan sebagai 23, tambah sama dengan 30, mencerminkan digit 2, 3, 7. Kaitan surah 42, hasil 2 kali 3 kali 7, sama dengan 42. Nombor 42 ialah nombor surah Asy-Syura yang mengkaji musyawarah sebagai prinsip ilahi dan keseimbangan dalam tatanan kosmik. Huruf terputus al-huruf al-muqattara. Ha mim, nilai abjad ha tambah mim sama dengan 48, menjadi 4/8 sama dengan 12. Selari dengan jumlah 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. Ain sin kaf ain 70 tambah sin tambah kos sama dengan 230, menjadi 2 tambah 3 tambah sifar sama dengan 5. Merujuk 5 ayat pada halaman 2 Mushaf Uthmani, surah 2 ayat 1 hingga 5. Makna, huruf terputus ini dianggap sebagai tanda misteri yang hanya Allah ketahui maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Namun, nilai angkanya menunjukkan kaitan dengan pola 237, mencerminkan simetri ilahi. Struktur surah 112, 47 huruf, dibahagikan sebagai 23 tambah 23 tambah 1, menunjukkan simetri pertengahan dengan perkataan ahad sebagai pusat. Ini mencerminkan tauhid sebagai inti surah. 15 perkataan dibahagikan sebagai 7 tambah 7 tambah 1, menonjolkan nombor 7, langit 7 lapis, Quran 67 ayat 3 dan keesaan Allah. Makna numerik, simetri ini bukan kebetulan, tetapi keseimbangan antara kuantiti, huruf kataan, dan makna teologi, tauhid. Struktur ini selari dengan pola 237, di mana digit 237 bentuk keseimbangan serupa. Tafsiran dan ulasan. Pola 237 bukan sekadar nombor, tetapi cerminan tauhid dan tatanan kosmik yang tertera dalam Al-Quran. Tauhid dan nombor 1 surah 102 Ikhlas. Perkataan ahadun adalah asas pola. Operasi matematik bermula dari 1 ahad dan berkembang kepada 12, 2 tambah 3 tambah 7, serta 42, 2 kali 3 kali 7, melambangkan penciptaan daripada keesaan Allah ke alam semesta yang teratur. Nombor 1 mewakili Allah sebagai Maha Esa, manakala 12 dan 42 simbol ciptaannya yang sempurna. Contoh, 12 bulan, 7 langit. Surah 42, Asy-Syura, tema musyawarah. Surah 42 menekankan prinsip musyawarah. Quran 42 ayat 38, wa amruhum syura bainahum, yang mencerminkan keseimbangan dan keadilan ilahi. Hasil darab 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42, menghubungkan nombor ini dengan tema surah. Huruf terputus, nilai numerik 12, dan ain sing 5. Bukan sahaja selari dengan pola 237, tetapi juga menunjukkan struktur Al-Quran yang harmoni, dari halaman awal hingga susunan ayat. Surah 73,
Muzammil, pertengahan. Surah ini mengandungi 20 ayat, dengan ayat 20 sebagai titik pertengahan antara perintah rohani, solat malam, ayat 1 hingga 8, dan tanggung jawab sosial, sedekah, keadilan. Penyusunan semula 732 sifar menjadi sifar 237, menunjukkan 237 tertanam dalam teks. Tafsir, ayat 73 ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil lail. Tema dalam keseimbangan antara ibadah 3 kehidupan dengan dunia. Simbolisme kosmik nomor 7. Melambangkan 7 langit. Quran 67 ayat 3. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dan 7 hari penciptaan. Quran 41 ayat 9 hingga 12. Nomor 12. Merujuk 12 bulan dalam setahun. Quran 9 ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Dan 12 suku Bani Israel. 7 ayat 106. Kaitan dengan 237, digit 2, 3, 7 dan operasinya. 1242 mencerminkan struktur kosmik yang harmoni, menegaskan Al-Quran sebagai cerminan ciptaan Allah. Kritikan dan hujah balas. Pola 237, seperti kajian numerologi Lienz menghadapi kritikan, terutamanya berkaitan dengan apophenia dan kesahihan teologi. Berikut adalah analisis seimbang. Kritikan. 1. Apophenia. Hujah, kritikan pola 237 mungkin hasil pemilihan surah secara selektif. Dengan 114 surah, pelbagai kombinasi boleh menghasilkan 237. Contoh, 50 tambah 100 tambah 87 sama dengan 237, menjadikan pola ini kebetulan rawak. Hujah balas. Konsistensi temati. Surah dalam pola 237, 96, 68, 73, 95, 52, 90 dipilih berdasarkan tema wahyu awal dan sumpah kosmik, bukan rawak. Ini mengurangkan kemungkinan kebetulan. Struktur kaitan. Nomor 12 dan 42 muncul dalam konteks lain, seperti halaman 1 hingga 2, 7 tambah 5 sama dengan 12, dan surah 42 menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Simetri numerik. Struktur surah 112, 47 huruf, 15 perkataan, dan penyusunan semula digit, 732 sifar menjadi sifar 237, memperkuatkan kesengajaan pola. Kritikan 2. Kekurangan asas saintifik. Hujah kritikan. Tiada analisis statistik untuk mengesahkan keunikan pola 237. Kajian numerologi sering kekurangan metodologi ketat, menyerupai pseudosains. Hujah balas. Objektiviti matematik. Operasi seperti 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42 dan 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12 adalah fakta matematik yang boleh disahkan. Ini memberikan asas objektif untuk pola. Konteks teologi. Pola 237 bertujuan menyerlahkan ijaz Al-Quran, bukan sebagai kajian saintifik. Ia sejajar dengan ulama tradisi seperti Ibnu Arabi yang menggunakan numerologi dalam tafsir sufistik. Konsistensi merentas dimensi. Pola ini bukan sekadar nombor, tetapi melibatkan teks, surah ayat, dan tema, tauhid, mengubah lebih daripada kebetulan matematik. Kritikan 3. Ketiadaan dalil tradisional. Hujah kritikan. Tiada dalil daripada Al-Quran, hadis, atau tafsir klasik. Contoh, Ibnu Kathir, Al-Tabari yang menyokong pola 237, mengubah tafsiran moden yang spekulatif. Hujah balas. Eksplorasi moden. Pola 237 ialah kajian kontemporari yang meneroka ijaz numerik, ijaz adadi, bukan tafsir konvensional. Ini selari dengan usaha ulama moden untuk mengaitkan Al-Quran dengan sains dan matematik. Tradisi sufistik. Ulama seperti Ibnu Arabi menggunakan nilai abjad contoh dalam tafsir, walaupun tidak diiktiraf secara meluas. Pola 237 boleh dilihat sebagai lanjutan pendekatan ini. Tujuan reflektif. Pola ini bertujuan mengajak renungan terhadap keunikan Al-Quran, bukan menggantikan tafsir klasik. Kesimpulannya, pola 237 adalah hipotesis yang menarik, menggabungkan ketepatan matematik, simetri teks, dan kedalaman teologi untuk menyerlahkan ijaz Al-Quran. Ia menghubungkan ketepatan numerik, jumlah surah, 96 tambah 68 tambah 73 sama dengan 237. 95 tambah 52 tambah 90 sama dengan 237. Operasi digit, 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42. Dan penyusunan semula, 732 sifar menjadi sifar 237. Struktur teks.
Surah 42. Huruf terputus, tema musyawarah. Surah 112, 47 huruf, 15 perkataan. Dan surah 73, keseimbangan rohani sosial. Tema Tauhid. Nomor 1 Ahad sebagai asas, berkembang kepada ciptaan yang harmoni. 1242, mencerminkan keesaan Allah. Walaupun menghadapi kritikan seperti apofenia, konsistensi pola merentas dimensi, nombor, teks, tema, dan kaitan tematik surah menunjukkan kesengajaan ilahi. Pola ini mengajak pembaca merenungkan Al-Quran sebagai kitab tanpa batas dimensi, sebagaimana firman Allah, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim حتى يتبين لهم أنه الحمد وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقوم عليكم والحمد عليكم sendiri-sendiri dalam diri mereka sendiri akan menunjuk tanda-tanda dalam diri mereka sendiri. Kami akan melihat diri mereka sendiri dalam diri mereka sendiri, sehingga jelaslah kepada mereka bahawa ia adalah kebenaran. Surah 41 ayat 53. Al-Quran, kitab yang diturunkan lebih 1400 tahun dahulu, terus memukau dan memberi inspirasi. Ia adalah sumber kebijaksanaan yang tidak pernah pudar, memberikan panduan kepada berjuta-juta orang di seluruh dunia. Struktur dan bahasanya yang rumit menunjukkan asal-usulnya yang ilahi. Setiap ayat, setiap perkataan, dan setiap huruf mempunyai makna yang mendalam dan signifikan. Salah satu aspek yang menarik ialah kehadiran corak berangka, seperti urutan 2, 3, dan 7 yang berulang. Corak ini bukan sahaja menarik dari segi estetika, tetapi juga membawa makna yang lebih mendalam. Video ini akan meneroka kepentingan nombor 237 dan gandaannya, mendedahkan lapisan makna yang lebih dalam ayat-ayat Al-Quran. Nombor ini bukan sahaja muncul secara rawak, tetapi ditempatkan dengan teliti untuk menyampaikan mesej tertentu. Dengan memahami corak ini, kita akan lebih menghargai kehebatan Al-Quran sebagai wahyu Allah dan mesejnya yang abadi. Ia mengajak kita untuk merenung dan memahami kebesaran ciptaannya. Nombor-nombor ini bukanlah sekadar kebetulan. Mereka adalah sebahagian daripada rekaan ilahi yang mengajak kita untuk merenungkan keajaiban Al-Quran dan kebijaksanaan di sebalik setiap ayat. Ia adalah petunjuk yang diletakkan dengan teliti untuk mengajak kita merenungkan keajaiban Al-Quran. Setiap nombor, setiap corak, membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang mesej ilahi. Nombor 237 khususnya mempunyai makna yang istimewa kerana ia mewakili hasil darab 3 nombor penting, 2, 3, dan 7. Gabungan ini bukan sahaja menarik dari segi matematik, tetapi juga membawa makna yang mendalam dalam konteks Al-Quran. Setiap nombor ini muncul dalam pelbagai konteks di seluruh Al-Quran, selalunya melambangkan konsep dan prinsip asas. Mereka adalah sebahagian daripada struktur yang lebih besar yang menghubungkan ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran. Dengan meneroka corak berangka ini, kita memulakan perjalanan penemuan. Setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang mesej Al-Quran. Kita mula melihat kesaling hubungan mesej Al-Quran dan keindahan rekaan ilahi. Setiap ayat, setiap nombor adalah sebahagian daripada keseluruhan yang lebih besar yang membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang kebesaran Allah. Penerokaan ini akan memperdalam pemahaman kita tentang mesej utama Islam, keesaan Allah, dan kepentingan berserah diri kepada kehendaknya. Dengan memahami corak berangka ini, kita dapat melihat keindahan dan kebijaksanaan di sebalik setiap ayat Al-Quran. Al-Quran sering menggunakan nombor secara simbolik. Nombor 2, 3, dan 7 adalah sangat penting. Ia muncul di seluruh Al-Quran, mewakili konsep asas. Nombor 2 sering menandakan dualiti. Kita melihat ini dalam pasangan yang bertentangan malam dan siang, lelaki dan perempuan, baik dan jahat. Nombor 3 mewakili kesempurnaan. Ini tercermin dalam 3 peringkat kehidupan, kelahiran, kehidupan, dan kematian. Nombor 7 dikaitkan dengan penciptaan dan alam semesta. Ini terbukti dalam 7 langit dan 7 hari penciptaan. Ketiga-tiga nombor ini apabila digabungkan, menghasilkan nombor 237. Oleh itu, nombor ini merangkumi intipati penciptaan, keseimbangan, dan aturan ilahi. Ia adalah bukti perancangan Allah yang teliti dan kesaling hubungan semua perkara.
Struktur Al-Quran mendedahkan permaidani matematik yang kompleks. Nombor tidak diletakkan secara rawat. Ia mengikuti corak dan urutan tertentu. Corak ini menonjolkan ketepatan ilahi Al-Quran. Salah satu contoh ialah hubungan antara surah tertentu dan nombor 237. Surah-surah ini, apabila disusun dalam susunan tertentu, mendedahkan gandaan 237. Keharmonian berangka ini menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Ia tidak boleh dijelaskan dengan kebetulan semata-mata. Corak matematik ini bukanlah sekadar teka-teki. Ia mempunyai tujuan yang lebih besar. Ia mengajak kita untuk merenungkan asal-usul ilahi Al-Quran. Ia mengingatkan kita bahawa kitab ini bukanlah hasil karya manusia, tetapi firman Allah. Surah ke-42 bertajuk Asy-Syura, Musyawarah, mempunyai kedudukan yang unik dalam Al-Quran. Nilai numeriknya, apabila dikira mengikut sistem abjad, adalah gandaan 237. Hubungan ini sangat penting. Ia menunjukkan kepentingan surah ini dalam memahami mesej Al-Quran. Surah ini dimulakan dengan huruf-huruf misteri Hamim Ain Sin Kaf. Huruf-huruf ini, yang dikenali sebagai muqatta'at, terdapat di awal beberapa surah. Makna tepatnya tidak diketahui. Walau bagaimanapun, ia dipercayai mempunyai makna yang lebih mendalam, mungkin berfungsi sebagai tanda ilahi. Surah Asy-Syura menekankan kepentingan musyawarah dan meminta panduan. Tema ini bergema dengan idea memahami mesej Al-Quran. Kita digalakkan untuk berfikir, menganalisis, dan mencari ilmu daripada mereka yang memilikinya. Bahagian 5. Kemurnian Surah 112, Al-Ikhlas. Surah 112, yang dikenali sebagai Al-Ikhlas atau keesaan, adalah bukti struktur Al-Quran yang tepat dan sempurna. Surah yang pendek tetapi hebat ini terdiri daripada 47 huruf dan 15 patah perkataan. Angka-angka ini adalah penting dan penuh makna. Nombor 47 adalah nombor perdana, yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Ia hanya boleh dibahagikan dengan satu dan dirinya sendiri, menunjukkan keunikan dan kesaan. Ini melambangkan sifat Allah yang tidak dapat dipisahkan dan tidak terbahagi. Nombor 15 adalah gandaan 3 dan 5, yang juga mempunyai makna mendalam. Nombor-nombor ini dikaitkan dengan kesempurnaan dan rahmat ilahi, mencerminkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Surah Al-Ikhlas menyatakan keesaan Allah dengan jelas dan tegas. Strukturnya mencerminkan mesej ini dengan sempurna. Nombor perdana 47 mewakili sifat Allah yang unik dan tidak terbahagi, menekankan keesaannya. Gandaan 3 dan 5 dalam nombor 15 menandakan kesempurnaan sifat-sifat Allah, menunjukkan rahmat dan keagungannya yang tidak terhingga. Bahagian 6. Pengkritik dan keraguan mereka. Setengah pengkritik berpendapat bahawa mencari corak berangka dalam Al-Quran hanyalah apofenia, melihat corak yang tidak wujud. Mereka menolak corak ini sebagai kebetulan. Walau bagaimanapun, hujah ini mengabaikan kemungkinan corak yang begitu konsisten berlaku secara kebetulan. Al-Quran bukanlah himpunan kata-kata secara rawa. Ia adalah teks yang disusun dengan teliti. Kewujudan corak berangka yang konsisten, terutamanya yang berkaitan dengan 237, tidak boleh diabaikan. Corak ini terlalu kerap dan terlalu tepat untuk dianggap sebagai kebetulan semata-mata. Tambahan pula, pengkritik ini seringkali kurang memahami bahasa Arab dan konteks Al-Quran. Mereka gagal memahami kepentingan nombor dalam tradisi Islam dan penekanan Al-Quran terhadap ketepatan ilahi. Bahagian 7 melampaui numerologi makna yang lebih dalam. Walaupun corak berangka dalam Al-Quran menarik, penting untuk diingat bahawa ia bukanlah matlamat utama. Ia adalah alat untuk mencapai matlamat. Ia seharusnya membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang mesej Al-Quran dan hubungan yang lebih erat dengan Allah. Al-Quran bukanlah kitab numerologi. Ia adalah panduan hidup. Ia mengajar kita tentang Allah, tujuan kita, dan hubungan kita dengannya. Corak berangka, seperti alat sastra lain dalam Al-Quran, berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan kita terhadap mesejnya. Dengan mengenali corak ini, kita tertarik untuk merenungkan sifat ajaib Al-Quran. Kita terinspirasi untuk merenungkan mesejnya dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan kita. Bahagian 8 keesaan Allah, mesej universal. Corak berulang 237 dengan penekanannya pada penciptaan, keseimbangan, dan aturan ilahi, akhirnya menunjukkan mesej utama Al-Quran, keesaan Allah.
Konsep ini, yang dikenali sebagai tauhid dalam bahasa Arab, adalah asas Islam. Al-Quran berulang kali menekankan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Corak berangka, seperti aspek lain dari struktur dan bahasa Al-Quran, memperkuat mesej ini. Ia mengingatkan kita tentang kuasa, kebijaksanaan, dan perancangan Allah yang teliti. Mesej tauhid ini bersifat universal, ia melampaui batas waktu dan budaya. Ia adalah mesej harapan, panduan, dan kesatuan untuk seluruh umat manusia. Bahagian 9. Kesimpulan. Bukti kepengarangan ilahi. Kehadiran nombor 237 dan gandaannya dalam struktur Al-Quran bukanlah kebetulan. Ia adalah satu fenomena yang menakjubkan yang menunjukkan keajaiban matematik dalam kitab suci ini. Ia adalah bukti keilahian kitab suci ini. Setiap nombor dan corak yang ditemui membawa makna yang mendalam dan tidak dapat disangkal. Corak ini, bersama dengan kerumitan linguistik dan tematik yang lain, mendedahkan tahap kerumitan dan ketepatan yang tidak dapat difikirkan oleh tangan manusia. Ia menunjukkan bahwa Al-Quran adalah hasil karya yang melampaui kemampuan manusia biasa. Seperti yang telah kita kaji, nombor 237 bukanlah sekadar urutan digit rawak. Ia adalah satu tanda yang jelas tentang kehadiran ilahi dalam setiap ayat dan surah. Ia adalah simbol penciptaan, keseimbangan, dan aturan ilahi. Setiap elemen dalam Al-Quran mempunyai tujuan dan makna yang mendalam. Ia mencerminkan penekanan Al-Quran terhadap keesaan Allah dan kepentingan berserah diri kepada kehendaknya. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya iman dan ketakwaan dalam kehidupan seharian. Dengan mengenali dan menghargai corak ini, kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat ajaib Al-Quran. Kita juga dapat melihat bagaimana setiap ayat saling berkaitan dan menyokong satu sama lain. Kita terinspirasi untuk mendekati teks ilahi ini dengan penuh rasa hormat, mencari panduan, kebijaksanaan, dan hubungan yang lebih erat dengan pencipta kita. Al-Quran adalah sumber inspirasi yang tidak pernah habis, membawa kita lebih dekat kepada Allah setiap kali kita membacanya.